hijau daunan, begitulah kita diibarat. Ada sikit pengumuman, insyaAllah satu wanita satu nilai RM10 dijumpai di tepi laluan di sebelah sana. Jadi sahabat nak semua yang ada nilangan RM10 boleh datang ambil. Jadi insyaAllah kita sambung pada sesi yang kedua ini. Nama silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah kita senang kembali sesi kita. Kita pergi seterusnya. Dengan terlatihnya Muawiyah radhiyallahu anhu, walaupun ada orang dulu bila sebut Muawiyah ni dia tak nak sebut radhiyallahu anhu, ini masalah. Sedangkan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji, yang menyebut hanya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ada hadis yang mengatakan bahawa debu-debu yang ada yang terkena, yang tersedut masuk ke dalam hidung Muawiyah ataupun yang terkena, yang terpalit pada kasut-kasut Muawiyah itu lebih besar lagi nilai dia daripada orang-orang yang datang ataupun pahala-pahala orang yang datang. Baik. Dengan terlatihnya Muawiyah radhiyallahu anhu, maka umat Islam pada ketika itu kembali balik di dalam satu rumpun, dalam satu kelompok. Jadi mereka yang menarik diri, yang memisah diri mereka, yang terus menggelakkan diri mereka sebagai golongan Syiah ataupun sebagai golongan Ahlul Bait ataupun Ahlul Bait. Ini sahaja yang terkeluar daripada ummah Islamiyah sehinggalah pada saat ini. Baik, anda nak sebut sedikitlah mengenai dengan Syiah ini. Syiah pada peringkat awalnya dia tidaklah suatu yang dikatakan yang terpelanting keluar daripada kelompok ummah Islamiyah. Cuma akhir-akhir ini sahaja. Dan sebelum itu masih banyak lagi buku-buku Syiah yang diguna pakai oleh orang-orang Sunni, seperti kitab Nailul Awtar yang dikarang, yang dikumpulkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Asy-Syaukani, dipakaikan oleh orang Islam. Kemudian juga pendapat-pendapat mengenai Imam Ja'far As-Sadiq terus digunakan oleh orang-orang Islam. Satu sudut. Tapi sudut yang lain, ada orang mengatakan bahawa Sayyidina Ali pun sebenarnya bukan Syiah, Husain pun bukan Syiah, Hasan pun Syiah. Cuma orang Syiah saja yang mendakwakan bahawa mereka ini sebagai kelompok Syiah. Wahum bari'una min. Mereka ini tak ada kena-mengena pun dengan Syiah. Dan dengan terlatihnya Muawiyah radhiyallahu anhu, maka umat Islam kembali balik dalam satu gagasan, satu kelompok, dan bermula satu era yang baru, pemulasan, pembukaan negara-negara Islam. Malah di zaman Muawiyah, yang sebelum itu ada orang yang meminta daripada Sayyidina Umar, malah Muawiyah sendiri meminta daripada Sayyidina Umar untuk menyeberangi lautan Mediterranean, untuk pergi ke seberang sana.
tapi tidak dibenar oleh Sayyidina Umar. Alhamdulillah, semasa pemerintahan Muawiyah, dia telah cuba membina armada Islam, sehingga pada masa itu dia dapat meneruskan selain daripada Cyprus, selain daripada Malta, selain daripada Rhodes Island, Pulau Rudus, juga dijadikan sebahagian daripada tanah orang-orang Islam. Malah dikatakan bahawa pada masa sebelum itu Laut Mediterranean ini, Bahrul Abyad ini disebutkan sebagai Bahrul Rum, sebagai lautan kepada kerajaan Rom. Tapi di dalam pemerintahan Islam daripada zaman Muawiyah dan selepas itu, dia dikenali sebagai Bahrul Islam, sebagai lautan orang-orang Islam. Sebab orang Islam sudah menguasai lautan itu. Baik. Di zaman kemudian kita ringkaskan, datang pula di zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah, pertukaran pemerintahan daripada zaman Umayyi kepada zaman Abbasi ini, dia tidak begitu bergelora sangat, sebab ini suatu Allahu'alam kebijaksanaan Banu Abbas mengatur strategi dan pengalihan kuasa daripada orang-orang Umayyi kepada kuasa Abbasi dengan secara yang agak teratur, tidak begitu menumpah darah, walaupun berlaku, tapi tidaklah sedahsyat bagaimana yang sepatut berlaku, kerana perpindahan daripada satu pemerintahan kepada satu pemerintahan. Baik. Di dalam zaman pemerintahan Abbasi pun lagi, alhamdulillah, negara Islam dia semakin berluas lagi, sehingga dia melebar, sehingga pergi ke Bukhara, pergi ke Azerbaijan, pergi ke Turkistan, pergi ke Mawara al-Bahr, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Transoxiana, yang sampai kepada Turkistan, Bukhara, Tashkent. Itu menjadi tanah atau bumi orang-orang Islam. Kedatangan orang Islam bukan hanya sebagai disebutkan sebagai penjajah, tetapi dia lebih merupakan sebagai da'i, pembawa agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga orang-orang di situ menerima Islam ini sebagai agama mereka. Dan terbuktinya sehingga hari ini pun negara itu merupakan negara yang majoritinya orang Islam, walaupun dia duduk di bawah takluk pada hari ini takluk Rusia, tapi majoriti kebanyakan mereka adalah orang-orang Islam. Walaupun berlaku murtad yang tidak keluar daripada agama, tapi tidaklah begitu banyak sangat. Dia masih lagi maintain, mempertahankan gelabiyah, majoriti Islam. Baik. Kemudian berlaku satu yang meruntuhkan, menggugat pemerintahan Islam, ialah kedatangan Mughul ini telah menyerang kerajaan Islam, kerajaan Baghdad. Mungkin orang-orang Islam ini kurang maklumat tentang pergerakan orang-orang Mughul ini. Dia sebelum itu dia telah
masuk menyerang negara-negara yang lain, negara China dan sebagainya. Mereka telah membina tembok dan tembok besar China demi untuk menghalangkan daripada serangan orang-orang Mongol. Orang Mongol ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun sebagai golongan barabirah, golongan barbar, golongan yang promos, yang kasar, yang saya ingatkan di dalam buku Tarikh Khulafa itu disebutkan golongan Mongol ini suatu golongan yang tak kata lain, kuda dia pun boleh berdikari, tidak manja seperti mana kuda-kuda orang Arab. Kuda orang Arab ni terpaksa dicari rumput, jerami untuk pergi makan. Tapi kuda-kuda orang Mongol ni dibiarkan dia cari makan sendiri. Artinya dia melatih. Dia melatihkan askar dia dan dia melatihkan kuda-kuda dia. Sehingga begitu maka dia boleh pergi lebih jauh dan dia lebih berkemampuan lagi berbanding dengan kuda-kuda orang besar. Dengan kedatangan Mongol tadi, kerajaan Abbasiyah terpaksa melarikan diri. Sehingga seolah-olah di suatu ketika sudah kita nak kata pupus, kata orang tak tepat juga. Artinya seolah-olah sudah tidak ada lagi nama khilafah Islamiyah. Kemudian seorang keturunan Bani Abbas, Khalifah Abbasiyah tadi terpaksa melarikan diri, menyelamatkan diri dan dia muncul di bumi Mesir. Di Mesir sana telah disambut oleh kerajaan Mesir, dan setelah mana di soal jawab ditanya asal usul keturunan apa semua, setelah disahkan bahawa dia memang salah seorang daripada keturunan Abbasiyah, keturunan Khalifah Abbasiyah, maka dia diangkat menjadi khalifah di bumi Mesir. Baik.